Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to all my students. Okay, so hari ni cikgu akan sambung lagi ya. Dalam dua video yang lepas, cikgu dah tengok so sambutan daripada pelajar juga tak berapa menggalakkan lah ya, hanya ada beberapa orang saja pelajar, 6 ke 7 orang saja yang melihat kepada video yang telah cikgu masukkan sebelum ni. Okey, tapi nak ke tak nak ke kan, cikgu akan teruskan juga ya. Kita tiada pilihan. Jadi hari ini kita akan masuk kepada faktor kita yang ketiga lah, effect of temperature on the rate of reaction. So sebelum ni cikgu dah terangkan tentang dua faktor. The first one is the size of the reactant, ataupun kita kata dia apa, apa ke kita kata, luas permukaan kan, luas permukaan yang besar, luas permukaan yang besar, the total surface area that exposed, the total surface area that exposed, sama ada dia besar ataupun kecil, dia akan mempengaruhi, dia akan effect kepada rate of reaction. And then the second one is the concentration. When the concentration is higher, the rate of reaction also higher. Okay, today is the effect of temperature on the rate of reaction. Okay, so kita tahu kalau untuk temperature semakin tinggilah, increase in temperature will increase the rate of reaction. Okay, increase of temperature increase the rate of reaction. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi juga kadar tindak balas. Okay, so untuk kali ni kita hanya ubah suhu saja. Yang lain, bahan-bahan lain kita tak akan ubah lah. Biasanya suhu ni melibatkan suhu kita punya asid lah. Asid kita suhu dia akan naik sikit demi sikit, untuk melihat kepada masa yang diambil untuk kadar tindak balas itu selesai. Okay. Okay, for example, the reaction between 1 gram of granulated zinc, granulated ni adalah ketulan zinc lah, and 20 cm cube of 0.2 mol Dm negative cube hydrochloric acid at 60 degrees Celsius. Okay, so dia akan ubah sini, is faster than reaction between 1 gram of granulated zinc and 20 cm cube of 0.2 mol Dm negative cube. Kat sini 20 cm 0.2, 20 cm 0.2. So dia tak ubah dia punya volume and dia punya concentration. Hydrochloric acid at 30 degrees Celsius. Okay, means kalau asid itu berada pada suhu 60 darjah Celsius, so the rate of reaction is faster than reaction between hydrochloric acid at 30 degrees Celsius. This is because the temperature 60 degrees Celsius of the first set of the experiment is higher the temperature 30 degrees Celsius of the second set of the experiment. Okay, kalau berkaitan dengan temperature, dia berkaitan ataupun dia akan relate dengan the kinetic energy of the ions or the molecules. Dia akan relate dengan dia punya tenaga tu, tenaga kinetic energy dia, pergerakan zarah di dalam tu. Dia akan semakin cepat lah zarah. Bila zarah tu semakin cepat, dia akan berlanggar dengan lebih kerap. Dia akan menyebabkan kadar tindak balas itu lebih cepat. Okay. Okay. We go to the mind breaker. Why do tropical fireflies flash faster on warm night? Okay. Alright. The answer is the temperature of the surrounding is higher on a warm night. This causes the rate of chemical reaction in the body of these insects to increase. Okay. So dia tanya tropical fireflies. Fireflies ni adalah apa tu? Dia kunang-kunang ke, rama-rama ke, lebih kurang macam tu lah. Dia insect lah. Flash faster on warm night. Dia punya body tu ataupun dia punya kepak tu dia akan flash faster, maksudnya
bukan body dia, badan dia tu, dia akan terang dengan lebih pantas apabila malam itu menjadi semakin suam ataupun malam itu macam panas lah. So sebabnya bila malam warm night tu, the temperature dia, surrounding temperature dia akan higher. Okay, ini akan menyebabkan chemical reaction in the bodies. Terdapat berlakunya chemical reaction in the bodies of this insect to increase. Okay, example of the effect of temperature on the rate of reaction is shown below. Okay, the reacting condition for two sets of experiment are, okay, dia bagi dua set of experiments. Okay, so dia bagi marble chip. Marble chip di sini ialah kita panggil sebagai calcium carbonate. Okay, calcium carbonate. Okay, calcium carbonate ataupun batu kapur kita panggil, also called as a marble chips. Marble chips ni ketulan marmar lah, macam itulah ketulan marbles. Marbles ni marmar. Okay, chips. Plus 50 cm3 of 0.5 mole nitric acid. Ni tindak balas antara acid with metal carbonate. Kita akan dapat salt plus water plus with carbon dioxide. Okay, ini kita belajar dalam acid and base punya reaction kan sebelum ni. Okay, temperature dia 27. And then yang ni pun sama, bahan yang sama menggunakan chips, marble chips, and then tapi temperature dia 60 degree Celsius. Okay, nitric acid in a hot water bath. Soalnya nitric acid tu kita rendam dia di dalam hot water bath yang dengan constant temperature dia adalah 60 degree Celsius. Okay, nitric acid kita takkan sampai lah sehingga 60 sebab water bath tu 60, tapi kita rendam nitric acid kita dalam dia. So kita mungkin akan dapat lebih kurang dalam 40 ke 44, 45 lah sebab dia akan panas lah Okay, and then okay, ni dia punya explanation dia. Initial rate of reaction of set 1 is lower than set 2. Okay, this is because the temperature of the reaction for set 1 is lower than for set 2. Okay, rate of reaction dia, maksudnya rate of reaction of experiment 2 is higher than experiment 1. Okay, so awak bagi tahu macam itulah. Ni dia bagi lower kan, dia kata higher. Kalau set, kita biasa cerita set 2 is higher than set 1. This is because kita bagi tahu sebab apa? Temperature of the reaction ataupun bagi tahu temperature of acid for set 1 is for set 2 lah. For set 2 is higher than set 1. Okay, boleh juga lower. Lower ni dia macam negative answer. So biasa kita akan bagi positive answer. Higher. Okay, C. Explanation dia lagi. Quantities of marbles and nitric acid used in mole in both set 1 and set 2 are the same. Mesti sama lah. Kita malarkan sebab kita hanya nak mengkaji tentang dia punya suhu sahaja ataupun temperature dia. Okay, so the size of the marbles and also the concentration of the acid is still same. We cannot use the different set ataupun different size or different concentration in the both experiment So kita kena samakan tu. Because the variables here is the temperature. We only can adjust the temperature sajalah. Okay, thus the maximum volume of carbon dioxide gas liberated in both set 1 and set 2 are the same. Okay, bila dia punya concentration dia sama, concentration dia sama, and then the volume dia pun sama, so the maximum volume of carbon dioxide sama. Bermaksud kalau set A dia menghasilkan last kali carbon dioxide dia 30 cm3 set 1, set 2 also carbon dioxide dia akan jadi 30 cm3. Okay, the difference is the rate of reaction. The initial rate of reaction sahaja yang berbeza, tapi hasil ataupun jumlah volume yang dibebaskan pada akhirnya adalah sama. Contoh cikgu buat begini ni. Okey, kita lukis set 1 dulu. Okey, set 1 macam ni. Okey, ni
graph set 1 lah. Ni volume carbon dioxide in centimeter cubic. Okay. And then we know that ni set 1. Okay, we know that set 2 has the higher initial rate of reaction sebab dia akan bertindak balas lebih cepat. Maksudnya dia akan dapat isi padu 30 tu lagi cepat daripada set 1. So jadi kita cerunkan tangent dia kan. Kita jadikan cerun dia, tangent dia lebih cerun lah, macam ni. Ni dia punya ni. Kalau untuk ni untuk set 2 ni set 2 yang atas set 2. Untuk set 2 10 saat katakan. Yang ini pula 25 saat. Okey, untuk set 2 dia nak dapat maksimum volume carbon dioxide yang dibebaskan ataupun carbon dioxide liberated, dia hanya perlukan 10 saat sahaja. 30 cm3. But for set 1 it needed 25 second to get the maximum volume of carbon dioxide. Means 30 cm3 tu dia perlukan 30 saat. Jadi masa dia lebih lama. Cuma dia punya volume dia samalah pada hujung dia. Tapi untuk set 1 dia lebih cepat sebab the temperature is higher there. Okay, ni lebih kurang lah gambar macam cikgu lukis tadi ya. Ni set 2 ya, sebab 60 cm3, so dia akan cepat lah. Dia akan dapat dengan lebih cepat. Yang ni pula dia akan dapat lebih lambat. Ni 10 second, ni katakan 20 second. Okay, untuk dia dapat. Yang ini lower gradient, means tangent dia lower gradient dia. Yang ni pula steeper gradient, means dia lebih cerun dia punya gradient dia. Higher rate of reaction, lower rate of reaction. Okay, so dapat kat situ. Okay, kalau kita nak tulis dalam bentuk ayat ya, bentuk ayat yang cikgu bagi awak sebelum ni kan, dalam bentuk eksperimen. Okay, so cikgu tulis awak di sini, awak tengok number 1 ya. Number 1, first kali macam biasalah, ayat yang biasa, iaitu katakan kita guna set 1 and set 2 kan. So awak pun tulis rate of reaction of set 2 is higher than set 1. Okay, ni cukup higher than set 1 ni cukup setakat tu. Means kita tak payah ulang dah higher than set 1, higher than set 1. Tak payah. Lepas ni kita hanya sebut cerita tentang set 2 sajalah. Okay, number 2 sebab apa? Because the temperature of acid, awak boleh tulis the temperature of reaction pun boleh lah. The temperature of acid in set 1 is higher than set 2. Sorry, tak payah tulis dah, tak apa. Set 2 is higher than set 1. Set 2 lah, higher than set 1. Okay, number 3, cerita pula. Kalau temperature, dia berkaitan dengan apa cikgu cakap? The kinetic energy. Okay, so awak akan bagi tahu the kinetic energy of kita ada acid kan, so kita kena cerita the kinetic energy of hydrogen ion. Acid mesti hydrogen ion, cikgu beritahu awak sebelum ni kan. The kinetic energy of hydrogen ion in set 2 is faster. Ya, maksudnya dia bergerak dengan lebih laju. Nombor 3, faster. Kalau nak tulis then set 1 pun tak ada masalah, then set 1. Okay. Nombor 3. Number 4. Okay, awak pun bagi tahu yang ayat yang cikgu bagi tahu sebelum ni, iaitu frekuensi. Ya. Frekuensi of frekuensi pelanggaran kan. Frekuensi of collision between di antara apa? Between hydrogen ion and dia langgar dengan siapa? Tadi tindak balas kita dengan zinc ke? Dengan apa tadi? Marble, chip marble adalah kalsium karbonat kan. So between hydrogen ion and kalsium karbonat. Tak boleh tulis marble chip awak kena tulis dia punya chemical formula dia.
yeah, and calcium carbonate is higher in set 2. Okay, is higher. For number 5, ulang balik, tapi kali ni frequency of effective collision, ya. Frequency of effective collision also higher. Okey dah. So 5 ayat ni kena ingat, ya. So yang membezakan dia, ayat pertama ni akan sama dengan mana-mana saja. Ayat kedua saja kita kena beritahu faktor dia, faktor kita yang ketiga ni temperature. Ayat yang ketiga ni kita kena sebut, kalau temperature mesti sebut kinetic energy of hydrogen ion in set 2 is faster ataupun is higher than set 1 pun boleh juga. Number 4, ayat yang sama, frequency of collision between apa? Tengok kepada kita punya tindak balas tu antara apa dengan apa. Kalau acid mesti sebut ion hydrogen. Awak tak boleh sebut between acid and, tak boleh. Mesti sebut ion hydrogen. Acid saja, nampak perkataan acid saja mesti melibatkan ion hydrogen. And dengan siapa? Dengan bahan yang dia langgar tu lah. Dengan bahan apa yang dia tindak balas. Kalau logam, bagi tahu nama logam. Kalau logam karbonat di sini, kita bagi tahulah kalsium karbonat. Okay, number 5, kita ulang balik. Frequency of, kali ni tambah perkataan effective collision. Bermaksud frekuensi pelanggaran berkesan. Also higher. Okay, so that's all for kita kata apa, for our third factor today, which is temperature. Okay, tomorrow ataupun our next class, cikgu akan masuk kepada the last factor, and then baru cikgu akan bagi awak latihan yang proper lah. Sebab keempat-empat factor ni dia gabungkan, dan baru kita dapat satu latihan yang lengkap lah untuk cikgu bagi. Untuk kali ni memang cikgu tak boleh bagi latihan lagi, ya. Cikgu tak jumpa mana-mana latihan yang sesuai dengan awak lagi. Adalah, ya. Tapi biasanya latihan-latihan dia akan gabungkan di antara keempat-empat faktor tu. Okey. Jadi kita berhenti takat ni dulu. Kita sambung untuk kelas akan datang. So cikgu harap awak yang masih belum tengok lagi video-video cikgu sebelum ni, lihat dulu. Kalau tidak, awak memang tak boleh buat mana-mana tindak balas ataupun mana-mana set latihan yang akan cikgu bagi selepas ini, ya. Sebabkan awak tak hatam lagi untuk faktor yang pertama, faktor kedua lagi. Okey. So ini faktor ketiga, dan kelas akan datang untuk faktor yang keempat, iaitu catalyze lah. Alright, so that's all for today. Thank you. So kita jumpa lagi untuk kelas akan datang.